Baik, bertemu kembali. Semalam, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah meramalkan pembentukan garis badai yang boleh mengakibatkan ribut petir bersama hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri utara Semenanjung, termasuk di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Dan ramalan keadaan itu akan berlaku bermula 28 hingga 30 September ini ataupun bermula esok. Dan hari ini saya ingin mendapatkan cerita dari salah sebuah negeri yang dijangka terkesan, iaitu di Terengganu, yang mana di 3 daerah di Terengganu berisiko menerima tempias susulan daripada taufan Noru yang dilaporkan berada di utara Filipina dan seterusnya dijangka bergerak ke barat menuju Vietnam. Dan implikasi taufan itu juga berkemungkinan kawasan Kuala Nerus Setiu dan Besut yang terdedah juga berisiko dilanda banjir sekiranya ombak besar disusuli hujan lebat berterusan. Dan bersama dengan saya ketika ini adalah Nur Fazliza Ali, Wakil Astro Awni Terengganu yang ada mendapatkan persediaan daripada pihak berkuasa bagi melihat persediaan menghadapi sebarang kemungkinan susulan amaran taufan berkenaan. Jadi Fazliza, apa jenis bentuk persiapan yang sudah dilakukan ketika ini? Okey, terima kasih Faris di studio. Seperti yang Faris katakan tadi, jika semalam MET Malaysia ada mengeluarkan amaran berhubung taufan Noru ini, di mana Terengganu antara negeri yang berisiko menerima tempias susulan taufan berkenaan, iaitu tiga daerah di Terengganu ini, iaitu daerah Kuala Nerus, Besut dan juga Setiu, antara kawasan yang berisiko terdedah menerima implikasi daripada taufan tersebut, Faris. Di mana seperti yang kita ketahui juga, taufan ini akan membawa tiupan angin yang kencang dan juga ombak yang besar. Di mana ia pastinya merisikokan, khususnya seperti Terengganu kita tahu Faris, banyak bot-bot pelancong, nelayan dan sebagainya. Ia amat merisikokan mereka jika mereka tidak mengambil alert awal dengan perkara-perkara sebegini, Faris. Dan di mana ombak besar ini, Faris, boleh membawa pelbagai kemungkinan, termasuk risiko banjir jika ia disusuli dengan hujan lebat yang berterusan, khususnya di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti ini, Faris. Justru itu pihak Angkatan Pertahanan Awam Terengganu telah bersedia menghadapi pelbagai kemungkinan, di mana mereka telah melakukan persediaan awal dengan menempatkan seramai 520 anggota ini berada dalam keadaan bersiap sedia. Begitu juga dengan 86 aset mereka termasuk bot, lori dan sebagainya berada dalam mood standby dan bersedia digerakkan pada bila-bila masa, Faris. Dan seperti yang diketahui juga, Faris, Terengganu ini sememangnya mempunyai kawasan pantai yang panjang, di mana sebahagian daripada daerah-daerah yang mempunyai pantai ini mempunyai penempatan penduduk. Dan sudah pasti para penduduk ini akan membuat persiapan awal bagi menghadapi baik daripada musim tengkujuh ataupun sebagainya. Mereka akan melakukan persediaan awal bagi mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. Dan sebelum itu, Faris, kita dengarkan dulu perincian daripada Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Terengganu ini, Faris. Ia kesan daripada taufan Noru yang berada di utara Filipina. So dia akan ada kesan kepada negeri Terengganu lah pada 28 hingga 30 hari bulan September ni lah. So antara daerah yang berkemungkinan besar terjejas ribut ni dijangkakan Besut, Setiu dan Kuala Nerus. So keadaan cuaca pada ketika itu dijangkakan ribut dan agak membahayakanlah pada kapal-kapal kecil di laut, kerana ombak pun dijangka akan berada pada paras tinggi lah pada ketika itu. Dan juga Fazli Zai, kalau kita lihat visual yang dikongsikan oleh Fazli Zai, cuaca di kawasan pantai dilihat agak mendung dan juga bot-bot juga tak ada yang turun ke laut dan sebagainya. Adakah aktiviti-aktiviti laut dan sebagainya mungkin melibatkan kawasan-kawasan pelancongan dan sebagainya, adakah dihentikan buat sementara waktu untuk 3 hari ini seperti yang disebutkan oleh MET Malaysia, 3 hari 28 hari bulan sampai ke 30 September ini. Jadi bagaimana agaknya dengan sektor pelancongan di sana? Adakah memang ditutup sepenuhnya aktiviti laut tu? Setakat ini, Faris, saya belum mendapatkan maklum balas daripada pihak berkaitan bagaimanakah aktiviti khususnya daripada sektor pelancongan. Mungkin mereka juga telah mengambil langkah awal apabila amaran-amaran ini dikeluarkan, tapi kemungkinan untuk henti atau sebagainya itu saya tak dapat dipastikan lagi, Faris, kerana saya belum mendapatkan perincian lanjut khususnya daripada sektor pelancongan maupun nelayan-nelayan tempatan, Faris. Kerana kita tahu di Terengganu ini aktiviti nelayan ini sentiasa berjalan, tapi mungkin mereka agak peka dengan keadaan semasa mereka, kerana boleh dikatakan mereka telah
sentiasa berada di laut dan mereka mungkin lebih memahami keadaan semasa ini, Faris, dan jika keadaan itu berisiko mereka mengambil langkah awal dengan tidak turun ke laut atau sebaliknya, Faris. Tapi saya akan membawakan perbincangan ini dalam buletin awal selanjutnya, Faris. Dan pastinya berkaitan dengan cuaca ni kita perlulah lebih waspada ataupun alert. Jadi Fazlizai, bagaimana agaknya penyampaian maklumat itu sendiri, berita-berita seperti berkaitan dengan laporan cuaca ni, bagaimana penyampaian maklumat itu sampai kepada penduduk di sana? Adakah Fazlizai melihat ia diselaraskan dengan baik atau bagaimana? Okay, Faris. Bila Map Malaysia ni mengeluarkan amaran-amaran, sudah pastilah penduduk yang telah terbiasa ataupun berada di kawasan terdekat ini, mereka akan mengambil berat tentang situasi-situasi ini kerana mereka antara golongan yang akan paling awal terkesan dengan bencana-bencana yang pernah berlaku ini, kerana kita tahu Terengganu ini tidak akan terlepas dengan musim tengkujuh, apatah lagi mereka yang berada di kawasan pesisir pantai. Justru itu bila ada amaran ini, mereka akan lebih alert. Dan selain membuat persiapan awal, sudah pasti, Faris, pasukan-pasukan keselamatan ini juga telah melakukan rondaan bagi mengingati bukan sahaja penduduk, Faris, malahan pada orang ramai. Kerana kita tahu bila berlakunya fenomena ombak besar dan sebagainya, orang ramai akan berkumpul di kawasan-kawasan tertentu ini untuk melihat bagaimanakah fenomena air pasang besar dan sebagainya. Sedangkan kawasan berkenaan adalah tidak selamat untuk mereka kunjungi. Justru itu langkah awal juga dilakukan oleh pihak-pihak berkuasa ini dengan melakukan rondaan dan juga memberi peringatan awal kepada mereka ini. Bukan saja menerusi media-media sosial, Faris, malahan semua platform yang ada mereka mendekati dengan cara berkunjung ke rumah dan sebagainya, Faris. Dan mungkin nak tanyakan jugalah kepada Fazlizai, bagaimana agaknya cuaca kat sana sekarang? Adakah mendung ataupun cerah lagi ke, ataupun tunggu esok berhujan ke? Macam mana sekarang? Betul, Faris. Keadaan cuaca di Terengganu ketika ini agak tidak menentu, di mana sekejap hujan, sekejap panas, dan tadi pun baru saja selepas hujan, Faris. Dan itu adalah situasi semasa di negeri Terengganu ini, Faris. Seperti yang kita ketahui juga, yang dikeluarkan amaran sebenarnya November ini akan berlaku peralihan monsun timur laut, khususnya di negeri Terengganu ini. Dan sebenarnya situasi banjir di negeri Terengganu ini bukanlah perkara asing, Faris. Justru itu dengan berlakunya fenomena-fenomena macam ini, mereka memberi nilai tambah kepada pasukan penyelamat maupun penduduk sendiri untuk mereka lebih bersedia. Bukan hanya musim tengkujuh mereka perlu bersedia, malahan bila berlaku insiden-insiden macam ini seperti ribut dan sebagainya, mereka juga perlu bersiap sedia kerana kita tak tahu bagaimana keadaan itu berlaku, ombak besar itu boleh mengakibatkan apa dan sebagainya, Faris. Dan di Terengganu ini sudah pasti pengalaman-pengalaman banjir itu memberikan mereka lebih berwaspada, Faris. Jika orang yang duduk di tepi pantai, mereka akan lebih alert, di mana sekali bila banjir berlaku mereka akan berubah tempat tidur mereka dan sebagainya, Faris. Tapi situasi itu tidak boleh diambil kira, Faris, kerana banjir ini tidak mengenal tempat dan ada juga di kawasan bandar yang terjejas dengan bencana banjir ini. Justru itu walaupun di mana saja kita berada, kita perlu berhati-hati dan perlu peka dengan keadaan cuaca dan juga amaran-amaran yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa ini, Faris. Itu dia persiapan daripada negeri Terengganu yang dikongsikan Wakil Astro Auni Terengganu sendiri, Nur Fazlizai Ali, yang bercakap tentang persiapan menghadapi tempias Taufan Noru. Dan ini pula saya bacakan laporan yang dipetik sendiri oleh menerusi Harian Metro yang mana menyebut Taufan Noru yang membarai utara Filipina semalam tidak akan mendatangkan ancaman secara langsung kepada negeri di timur Malaysia. Dan ini laporan yang baru dikeluarkan lebih kurang sejam 2 jam yang lepas, yang mana Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata taufan itu bergerak ke barat dan dijangka membadai Vietnam awal pagi esok. Dan menurutnya lagi, ia akan menyebabkan kekuatan angin barat di rantau negara meningkat dan penumpuan tiupan angin. Dan beliau dalam satu kenyataan berkata amaran hujan berterusan ataupun waspada sudah dikeluarkan pada 25 September lepas bagi beberapa kawasan, iaitu di negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, dan berakhir semalam. Dan katanya pembentukan garis badai yang boleh mengakibatkan ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dijangka berpotensi berlaku di negeri utara Semenanjung termasuk Kelantan dan Terengganu serta kawasan perairan negeri berkenaan bermula esok hingga Jumaat ini. Dan katanya berdasarkan maklumat dari Japan Meteorological Agency JMA dan Joint Typhoon Warning Center JTWC, kelajuan taufan itu boleh mencapai sehingga 230 km sejam. Namun begitu, ia dijangka mula melemah apabila mula membadai Vietnam pagi esok dan dijangka tamat riwayat Taufan Noru ini pada Khamis. Dan bagi anda yang ingin sentiasa dapatkan maklumat terkini, anda boleh merujuk laman web www.met.gov.my dan semua media sosial serta muat turun aplikasi My Cuaca untuk kita dapatkan
maklumat yang terkini dan sahih, dan pastinya kami di Extra One ini juga akan membawakan perkembangan terkini dengan cuaca. Dan seterusnya, taufan Noru yang mula beralih ke Vietnam memaksa pihak berkuasa memindahkan lebih 800,000 penduduk ke pusat penempatan sementara. Dalam masa sama, mereka yang tinggal di kawasan pantai diarah berjaga-jaga dan berlindung di lokasi yang lebih selamat. Dan perintah berkurung dikuatkuasakan di wilayah Danang dan Chuang Nam pada petang Selasa, dengan sekolah serta acara-acara awam turut diarah tutup. Dan orang ramai dilarang keluar rumah kecuali mereka yang menjalankan tugas-tugas rasmi. Dan operasi penerbangan pula dari 5 lapangan terbang di wilayah itu turut dibatalkan dengan perkhidmatan kereta api dihentikan susulan taufan Noru. Dan agensi cuaca ramal, taufan Noru mampu bawa angin sehingga 180 km sejam apabila ia tiba di Vietnam pada awal pagi Rabu. Dan kalau kita tahu sendiri, menurut rekod, Vietnam sememangnya terdedah kepada puluhan ribut tropika dan taufan yang melanda pantainya setiap tahun. Seterusnya, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Negeri Kelantan akan aktifkan 467 kawasan rukun tetangga KRT di negeri itu untuk membantu agensi keselamatan yang terlibat sekiranya berlakunya bencana banjir di kawasan mereka. Dan semua kawasan KRT ini siap siaga menghadapi sebarang kemungkinan banjir pada musim monsun timur laut yang dijangka bermula November ini. Menurut pengarahnya, Syahrani Yusof berkata, skuad KRT giat memantau keadaan semasa kawasan yang sering dilanda banjir bagi memastikan keselamatan penduduk terus terjamin. Jadi inilah peranan KRT, di samping menganjurkan program-program seperti ini, kita juga sebagai badan yang membantulah pihak-pihak agensi dalam musim-musim tertentu. Dan ini memang kita laksanakan dari masa ke semasa lah. Met Malaysia sebelum ini menjangkakan bahawa negara akan menerima taburan hujan yang lebih tinggi pada pertengahan bulan November berbanding bulan-bulan lain yang mana boleh menyebabkan berlakunya banjir di banyak kawasan. Sekian itu sahaja cerita yang kita ada untuk petang ini. Itu sahaja masa yang kita ada juga. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.